Apa khabar semua? Okey, kepada siapa yang dah tengah tengok kita punya live ni, boleh komen dulu, boleh dengar tak suara saya? Sekejap saya check dulu, check dulu, ada suara tak? Okey, kepada siapa yang okey baik, sebelum tu selamat datang kepada siapa yang dah tengok ni. Kalau siapa yang tak tengok nanti, kalau nak tengok malam nanti boleh tengok juga dekat sini. Saya tak akan delete kita punya live ni. Okey, sebelum ni saya dah buat, kita dah buat sembang santai. Macam sebelum ni kita ada buat untuk berkenaan dengan konten, dengan digital nomad, dengan Facebook Ads. Okey, kali ni saya nak cerita salah satu yang berkenaan dengan penulisan juga. Salah satu cabang penulisan ialah salah satunya ialah ghostwriter. Apa tu ghostwriter ni? Okey, kalau siapa yang ada live boleh komen dulu. Nak tahu suara okey tak okey sebelum saya jemput kita punya jemputan ni. Okey, sebelum kita mulakan, saya nak mulakan kita punya live ni dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Okey baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak jemputlah. Ni sebenarnya rakan lama saya, sahabat lama. Tapi lama tak jumpa, tapi at least untuk kali ni saya just try dia untuk buat live dan dia bersetuju, alhamdulillah. Saya nak menjemputlah. Dia ni merupakan seorang blogger dan juga ghostwriter. Fazli Razak, Puan Fazli Razak. Uh, Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Puasa? Puasa. Puasa. Okey, kita sekarang ni dalam fasa macam COVID ke, PKP ke, saya rasa antara topik yang kita boleh kupas selain daripada copywriting dan berkenaan dengan bisnes, salah satu yang saya rasa yang boleh menjana income walaupun kita duduk rumah ialah ghostwriter, dan sebab itu juga saya jemput Puan Fazli ni untuk bercerita dengan lebih lanjut. Tapi sebelum kita nak mulakan tu, boleh perkenalkan diri dulu. Kalau siapa yang tak kenal lagi, boleh ceritakan dulu pasal diri sendiri, berapa lama dah menulis. Okey, nama saya Fazli Razak. Saya sebenarnya bermula dengan blogger. Saya jadi blogger start daripada tahun 2014. Sebelum-sebelum tu memang ada buat blog juga, tapi zaman-zaman muda remaja kan, dia macam tak matang lagi, so macam ngarut-ngarut lah dalam blog tu. So bila 2014 tu, bila dah nampak ada potential untuk buat duit kan melalui blog, so start lah fokus blog dengan betul-betul, buat dengan cara betul semua. So tapi bila lama-lama buat blog tu rasa macam ada something yang kurang lah, rasa macam hanya buat satu benda je kan. So cuba masuk dalam bidang ghostwriting pula. Sebelum tu boleh cerita yang blog tu dalam niche apa? Blog tu masa awal-awal tu lebih kepada woman lifestyle lah. Lepas tu dah ada anak semua, so kita fokus dekat family punya lifestyle. So macam lah include dalam tu. So bila dah rasa macam menulis blog tu terlalu macam mana cakap, rigid, macam biasa sangat lah. Bukan jiwa lah. Bukan tak jiwa juga. Tapi tak mencabar. So cuba nak cari kelainan, keluar dari comfort zone lah kiranya. So cubalah ghostwriting. Benda tak tahu macam mana nak start ghostwriting. Dengar je lah baca ghostwriting, orang buat ghostwriter, orang jadi ghostwriter. Tapi kita tak tahu macam mana kan. Kita jumpa ada satu kelas ni, basic ghostwriting. So kita join lah. Bila kita join, nampak cabang penulisan tu berbagai-bagai.
Okey. Dari awalnya menulis blog macam satu benda je kan. Dia jadi ghostwriter ni macam-macam boleh buat. Boleh buat artikel, boleh buat copywriting, boleh buat transcription, banyak benda lah, benda yang boleh buat dengan jadi ghostwriter ni. Okey, Puan Fazli, bercerita pasal ghostwriting, ada kalangan viewer dia tak tahu. Kita pergi kepada soalan kita yang pertama lah sebenarnya. Ya, okey, boleh. Sebenarnya apa tu ghostwriter ni? Adakah hantu yang menulis? Kalau orang tak faham lagi dengan term-term ni, macam kita dah biasa dalam kalangan ni. Mungkin orang yang tak biasa, apa tu ghostwriter sebenarnya? Boleh explain lebih sikit tak? Masa saya mula-mula promote diri sebagai ghostwriter kan, ada yang tanya, ghostwriter tu apa? Penulis cerita hantu ke? Penulis novel hantu ke? Okey. Itu pun kita macam terkejut juga sebab ramai yang tak tahu lagi kan pasal ghostwriter ni. Kalau ikutkan dalam bahasa Melayu dia, kita panggil ghostwriter ni boleh jadi penulis siluman, penulis bayangan, tapi yang nak senang faham dia tu penulis upahan. Kiranya kita ghostwriter ni kita diupah untuk buat kerja-kerja menulis untuk orang lain. Kiranya kita contohlah misal kata ada business owner ni, dia nak buat buku, dia banyak sangat idea pasal topik yang dia nak buat lah. Tapi dia tak ada masa kan sebab dia business owner. So dia upah ghostwriter untuk tuliskan buku tu untuk dia. Idea semua daripada produk business owner ni. Kita ghostwriter ni just tuliskan je. Okey, baik. Puan Fazli, kita nak raikan dulu dekat komen ni. Ni ada orang komen ni. Hai, Fazli. Okey, tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa komen ke atau apa-apa soalan yang nak ditanyakan, boleh tanya terus dekat bahagian komen, nanti kita akan jawab terus. Mungkin Puan Fazli akan jawab terus lah. Ini rasa kawan-kawan kat ni. Asyik. Okey, baik. Sebentar tu kita boleh teruskan kita kepada soalan yang kedua. Macam mana boleh minat menulis ni sebenarnya? Kalau nak kira minat menulis ni dari kecil lagi lah. Tak tahulah, maybe sebab parents dua-dua dari pendidik kan. So mak saya cikgu bahasa Melayu, ayah pula lecturer sastera. So, mungkinlah ada influence daripada tu juga kot. Lepas tu masa kecil-kecil dulu kat rumah tu banyak buku tau kat rumah. Ada yang jenis buku penyiasatan, buku-buku yang bersiri yang memang ensiklopedia pun banyak. So saya jenis introvert sikit, jarang-jarang nak keluar rumah. So kerjanya memang membaca je kat rumah kan. Lepas tu dekat sekolah pula bila dah seronok membaca, kita ada banyak idea, kita join pertandingan-pertandingan menulis karangan semua tu kan. Dan boleh pula menang, tu jadi macam shock lah sikit. Bila masuk sekolah menengah pula ada bahasa asing. Bila masuk bahasa asing tu kita tahu lagi banyak bahasa, dia lagi seronok. Lepas tu masuk juga pertandingan menulis karangan bahasa Jepun dan menang juga. Itu yang jadi macam lagi seronok lah walaupun dalam sekolah je kan. Betul lah. Saya tak suka bahasa Jepun. Betul. Sensei mana sensei? Lepas tu bila keluar sekolah masuk universiti, macam jadi kan jadual universiti kan macam pack kan. So nak menulis tu kira macam dah tak ada masa, tapi kita daripada menulis karangan apa semua tu kita alih pula pergi ke menulis blog. Dari situ ya start saya menulis blog semua tu lah. Okey, ni nak tanya Puan Fazli lah. Let's say lah kalau macam saya sebagai copywriter, let's say kalau untuk satu produk atau something, contohlah macam produk perempuan ke, dia kena menjiwai gaya dan watak untuk perempuan tu. Maksudnya kalau macam saya menulis
untuk produk perempuan, dia ada roh perempuan yang akan masuk dalam badan, lepas tu dia akan menulis dalam lenggok bahasa perempuan. Kalau tukar pada lelaki pula, dia ada gaya bahasa. Macam mana pula daripada Puan Fazli sendiri, kalau macam let's say dapat klien, macam mana kita nak menjiwai watak supaya apa yang kita tulis tu orang tak baca, oh ini daripada tulisan orang lain. Sebab penulisan tu kita tahu, kalau tulis ni, kalau benda tu tak jujur, dia tak nampak dia punya ni. Boleh explain sikit macam mana nak jiwai watak tu? Macam contoh kan, saya dapat macam upah penulisan artikel dekat blog ke dekat website kan. Sebelum saya mula menulis tu, saya kena baca dulu blog-blog diorang, website diorang macam mana cara diorang menulis, macam mana diorang susun atur ayat tu. So kita cuba jadi penulis asal. Kiranya kita cubalah ikut seboleh-bolehnya gaya diorang tu. Lepas tu misal kata kalau kita nak tukar masuk roh tu lah kan. Contohnya sebab saya perempuan kan, saya nak pergi tukar ke roh lelaki. Kalau yang lelaki ni dia kena straightforward, ayat dia straightforward. Kalau jenis untuk perempuan ni dia kena berbunga-bunga sikit, lebih kurang macam tu lah. Saya penat tu. Tak betul, kalau menulis untuk perempuan dia ada rasa penat sikit. Ayat kena manis sikit. Ayat kena manis lah. Okay, mungkin Puan Fazli boleh share sikit macam mana nak dapatkan, dia tak tulis ni, macam mana nak dapatkan klien. Let's say kalau macam ada yang minat nak menulis ni, tapi dia tak tahu, saya ni minat menulis, dia tapi menulis je, tapi macam mana nak dapat klien. Sebab klien ni, daripada klien ni kita boleh generate income walaupun kita duduk dari rumah. Macam mana, boleh explain sikit, boleh cerita sikit, boleh share dengan kita punya viewers. Kalau ikut pengalaman saya lah kan, saya start buat ghostwriting ni, saya promote dekat Facebook dulu. Masa tu baru habis kelas basic ghostwriting tu kan. So dalam kelas tu dia ada suruh buat task promote service ghostwriting ni. Asalnya saya segan sangat lah nak promote diri ni, bukan jiwa lah. Tapi sebab kita nak juga kan, kita nak buat melalui ghostwriting ni, kita kena buang lah rasa malu tu. So saya pun promote lah, kata saya ada buat servis ghostwriter sekian, apa benda servis yang saya buat. Lepas tu masa tu orang tak berapa tahu lagi pasal ghostwriter ni. So term ghostwriter tu sendiri dah macam spark question kan. So orang tanya, apa benda yang dah tahu tu memang kata bagus semua. Yang tak tahu tu dia bertanya. So lama-lama orang tahu, orang share post tu, so dia macam kawan kepada kawan tahu. Lepas tu dari situ juga saya dapat kerja-kerja ghostwriting ni. Tak sangka sebenarnya. Tapi rezeki kan. Lepas habis kelas tu, minggu pertama je dah start dapat kerja menulis artikel. Menulis artikel untuk blog. Lepas tu saya keep on sharing dekat Facebook juga pasal ghostwriter. Letak sekali link untuk WhatsApp. So tiba-tiba terkejut lah dapat saya bukan servis ghostwriter. Lepas tu kita excited gila lah dapat kerja kan. Itulah. Lepas tu selain daripada kita promote dekat Facebook, saya try juga untuk buat sharing dekat blog personal. So dari situ pun orang boleh tahu jugalah kalau orang search servis ghostwriting, servis ghostwriter, kemungkinan untuk dia sampai ke blog kita tu tinggi lah kalau kita main dengan SEO semua tu kan.
Facebook, letak dalam blog, lagi satu kita kena buat networking dengan ghostwriter lain juga. Sebab demand untuk kerja ghostwriting ni tinggi sebenarnya. Okey, betul. Ghostwriter kat Malaysia ni tak ramai lagi lah buat masa ni. Sebab ghostwriter rasanya dia baru nak menaik sekarang sejak PKP tu lah kan. Sebab orang cuba nak cari income yang boleh dapat daripada rumah je kan. So dah ramai yang mula naik nak jadi ghostwriter. Tapi demand tu masih lagi tinggi. Sebab biasanya klien untuk ghostwriter ni boleh jadi business owner, boleh jadi ahli politik pun. Saya pernah dapat offer untuk buat content untuk ahli politik juga. Buat tak? Ambil tak job tu? Yang tu saya tak ambil sebab bukan specialty saya. Sebenarnya ghostwriter ni dia ada specialty masing-masing. Contohnya dia ada niche masing-masing lah yang dia expert. Mungkin ghostwriter A dia specialty dia dalam bidang parenting, dalam bidang makanan kan. Ghostwriter B mungkin lebih kepada kecantikan ke kesihatan. So bila kita ada fokus niche sendiri, kiranya klien akan itulah grab that niche lah. Okey, okey, tak apa, teruskan. Lagi okey, bila kita ni tips lah sikit, bila kita dah dapat kerja ghostwriter kerja daripada klien kan, kita kena make sure kita deliver kerja yang bagus lah. Sebab biasanya klien tu akan datang balik pada kita kalau kerja kita bagus. Sebab saya sendiri, pengalaman saya lah, mula-mula saya dapat kerja untuk buat copywriting untuk klien ni. Lepas tu, okey dah settle dah kerja yang tu. Kita pun dah submit kerja semua, dia pun puas hati. Tak lama kemudian tu, dia datang lagi kata nak buat sales letter pula. So sampai sekarang ni dah dari hujung tahun lepas sampai sekarang dah 5 kali dia ambil job sales letter dengan saya lah. Kiranya klien tu bila dia nampak kita punya potential, dia nampak kita punya kerja bagus, dia akan selalu datang balik pada kita. Dan mereka juga ni yang akan recommend kita kepada kawan-kawan dia ke macam tu. So buat baik-baik lah bila ada kerja tu. Jaga relationship kita dengan klien kita. Dalam kata lainnya, apa yang kita hasilkan tu dia bukan sampah lah kan? Betul. Okey, benda tu berbalik, dia akan conclude kepada soalan saya yang seterusnya ni. Dia tak ada dalam tu, tapi dia terfikir terus ni. Let's say Puan Fazli ni berapa sekali dalam sekali dalam satu masa tu berapa klien ni ambil? Adakah ambil artikel je ke ataupun ambil novel je ke atau macam mana? Boleh share sikit. Dia tak ikut berapa klien, dia ikut berapa task. Sebab kiranya macam saya housewife. Okey dah jujur, saya housewife, saya duduk kat rumah. Saya ada 2 anak orang lelaki yang sangat aktif, yang agak clingy lah, tiap-tiap masa nak dengan mak dia. So saya kena kena manage time lah. Biasanya saya buat kerja tengah-tengah malam masa budak-budak dah tidur. So time untuk saya buat kerja tu agak limited. Saya tak boleh ambil banyak-banyak kerja lah. Kiranya contoh misal kata kan, kalau dapat offer kerja menulis artikel, dalam seminggu saya boleh siapkan dalam 5 artikel.
tambah pula ada kerja offer sales letter. Dalam seminggu tu maybe dalam 1 sales letter je yang saya akan buat. Tapi saya takkan ambil banyak-banyak lah. Kiranya kalau ada offer lain saya akan tanyakan pada ghostwriter lain sama ada dia orang boleh buat ataupun tidak. Kita kira sharing kerja lah. Kita tak boleh makan seorang kan. Betul. Lepas tu dia daripada soalan tu tadi dia berbalik kepada tapi sebelum tu ada komen ni. Sekejap ni daripada Mahidin Asia. Dia kata nice guys. Hai Mahidin. Ini macam semua orang kenal ni. Okay. Berbalik pada soalan tadi, let's say kalau macam kata dalam seminggu boleh siapkan dalam 5 artikel. Let's say katakanlah kalau kita dapat satu-satu seminggu, berapa charge yang dirasakan sesuai untuk satu-satu? Let's say kalau satu artikel, adakah Puan Fazli gunakan kaedah yang mana orang lain pakai ataupun charge ikut jam ataupun ikut word ataupun bagaimana? Boleh ceritakan? Okay, kalau nak bagi senang klien faham, saya akan saya akan bagi tahu dia orang charge ikut patah perkataan. Tapi sebenarnya saya kira untuk diri sendiri saya ikut jam. Contohlah kan satu artikel yang simple kan, yang kiranya bukan topik-topik yang susah lah, kiranya macam kecantikan lah, kita ambil topik kecantikan kita nak buat artikel pasal kecantikan tu, kita kira berapa jam untuk kita mula cari research, kita buat research. Lepas tu berapa jam kita kena menulis dan berapa jam kita kena buat proofread. Kita misal kata untuk buat research saya perlukan setengah jam. Lepas tu untuk menulis saya perlukan setengah jam dan untuk proofread tu saya perlukan lagi setengah jam. Kiranya sejam setengah lah untuk satu artikel kan. So kita tengoklah kalau kita charge satu artikel tu RM50 berbaloi ke untuk 1.5 jam yang kita spend time untuk buat artikel tu. Kalau jenis artikel yang evergreen lah macam kecantikan, tips-tips kecantikan tu macam evergreen kan. Tu senang kita nak buat research, senang kita nak kiranya menulis. Itu kira dalam RM50 kira okey lah. Kira okey kan. Tapi kalau macam topik-topik besar macam keuangan ke, topik hartanah ke, itu kita perlukan research yang lebih mendalam. Kita perlukan lebih banyak masa untuk buat research. Maybe research tu makan dalam 2-3 jam. So berbaloi ke kalau kita nak charge RM50 untuk 2-3-4 jam masa yang kita spend untuk buat artikel tu lah. Macam tu lah. So kiranya kalau untuk artikel topik kritikal tu kita boleh up lagi charge tu. Okay, Puan, berdasarkan yang apa Puan cerita tadi, sebab sebelum ni saya dah ada interview salah seorang daripada Digital Nomad yang mana dia buat servis buat iklan, buat design, tapi dia pergi merata-rata lah. Dan apa yang di-share dalam live dia sebelum ni, dia ada satu agreement antara dia dengan klien. Daripada pihak Puan sendiri macam mana? Ada kat agreement ke apa dari segi payment term ke? Sebab saya tahu ini topik ghostwriter ni sesuai untuk macam housewife semua nak buat duit daripada rumah. Dia pun tahu benda-benda ni. Kalau boleh Puan share sikit. Masa awal-awal dulu kan, saya ambil job, saya tak buat agreement tau. So adalah kejadiannya lepas kita deliver job tak dibayar. So sebab nak dengar cerita tu. Pengalaman sendiri ni, sakit juga lah hati tu bila
kerja kita penat ni, stay up malam-malam buat kerja, tak dibayar pula kan. Tak sedih. So untuk ghostwriter better buat agreement lah, supaya dapat win-win situation untuk both party, untuk kita, untuk klien juga. So make sure ada buat agreement black and white tu, supaya dua-dua kebajikan terjaga. Okey, sebelum tu kita nak raikan dulu soal ni komen-komen ni. Okay. Macam dah ramai dah. Sebelum tu sorry lah rambut PKP ni tak sempat nak potong. Tak lalu apa lah. Okey. Effie hari ni. Hai Puan Fazi. Hai Mama Effie. Okey. Dah ramai komen ni. Dah ramai. Info yang bagus Puan. Okey. Hai Puan Rubia. Ini adalah geng-geng ghostwriter juga. So kalau ada yang nak dapatkan servis ghostwriter boleh tengok Effie Suefi, Rubiatul Adawiyah, Izhan Hamidi. Mereka juga adalah ghostwriter. Okey, ni ada soalan daripada Mahidin Nisa ni. Saya baca dah. Contohnya kita ambil fakta info yang dicedok dari mana-mana sumber, adakah wajib kita dapatkan kebenaran dulu sebelum kita publishkan atau hanya cukup sekadar bagi kredit saja? Boleh Puan ni jawab soalan ni. Ini maksudnya kita publish untuk buku ke, untuk artikel ke, artikel dekat blog ke macam mana? Sebab kalau buku better lah kita letak kredit dekat hujung-hujung kan, dekat hujung buku biasa kita ada buat reference dari mana kita dapat fakta tu kan. Dekat artikel biasanya kita akan letakkan link. Kita tulis, kita akan letakkan link link dari mana asal fakta tu. Kira kalau kita jumpa dari website, kita linkkan website tu. Kita linkkan artikel kepada website yang kita ambil itulah. Okey, pada siapa nak tanya soalan, boleh tanya soalan jugalah. Sebenarnya kalau ikutkan kita punya ada artikel blog dia tulis. Mahidin cakap artikel blog. Okey, kalau artikel blog macam saya cakap tadi, kita boleh letakkan link kepada source artikel yang kita dapat tu. Fakta tu kita tulis kan. Lepas tu kita letaklah contoh macam mana kita buat artikel pasal tempat makan menarik kan. Lepas tu contohnya kita ambil gambar daripada satu website ni. So dekat bawah gambar tu kita letak kredit kepada owner gambar. Lepas tu dekat owner gambar tu kita letak link asal gambar tu dari mana. Boleh faham tak? Boleh faham Muhyiddin. InsyaAllah boleh faham. Okey, kalau ada apa-apa soalan lagi, kita punya live ni interaktif sikit lah. Sebab kalau perasan kita upkan soalan kan. Jadi benda tu nampak ada bukan kita berdua saja dan kita punya viewer sekali boleh masuk dalam kita punya live lah. Okey, seterusnya saya nak tanya pada Puan Fazi soalan yang keempat silap. Boleh ke kalau nak recommend kalau nak jadikan ghostwriter sebagai full time? Lepas tu macam mana kita nak positionkan diri kita tu? Kalau boleh share. Okey, sebelum tu terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, boleh teruskan. Okey, nak jadi full time tu sangat-sangat boleh. Sebab saya pun ada kenal ramai ghostwriter yang memang earn money buat ghostwriting ni. Kalau nak tengok contoh terbaik lah, boleh kata bagi saya lah memang contoh terbaik boleh cari Ira Yusof. Dia dah masuk newspaper, memang banyak yang job dia masuk. Mostly buku lah kot, buku dia banyak buat buku.
Tapi untuk jadi ghostwriter yang boleh hidup dengan duit-duit pekerjaan ghostwriter ni, kita kena buat betul-betul lah, bukan buat sekadar sekejap buat, sekejap tak kan. Kiranya kena Konsisten lah dalam masa yes, lain. kena konsisten. Nak positioningkan kita dalam bidang ni, nak bagi orang kenal, kita kena selalu buat sharing dekat Facebook ke, dekat LinkedIn ke, dekat blog ke, bagi orang sekeliling kita tahu yang kita ada buat servis ni. Tapi bukanlah maksudnya kita asyik promote, hey saya ghostwriter, upah saya. No, bukan macam tu. Kita boleh buat sharing macam cara-cara nak bermula jadi ghostwriter, apa kerja-kerja ghostwriter yang kita boleh buat, berapa payment yang ghostwriter boleh dapat. Saya banyak buat sharing macam ni dekat LinkedIn. Boleh connect dengan saya dekat LinkedIn. Boleh bagi tahu LinkedIn apa nak search tu. Search Faziraza, Fadziraza-K. Saya baru je start buat sharing 2 minggu dekat LinkedIn, and respon dekat sana sangat-sangat mengagumkan compared tu bila saya buat sharing dekat Facebook. Sebab dekat LinkedIn kan banyak professionals kan, daripada owner, daripada ahli politik pun ada, daripada orang-orang yang dalam industri. So diorang ni yang memang tak ada masa untuk buat kerja-kerja menulis ni, dan diorang akan cari ghostwriter untuk membantu mereka lah untuk buat kerja-kerja menulis. So saya sarankan sangat pada ghostwriter dekat luar sana, share ilmu anda dekat LinkedIn, and insyaAllah dekat situ akan dapat banyak leads lah untuk dapat kerja-kerja ghostwriting. Okay, menarik tu. Menarik kalau saya pun sebenarnya tak sangka juga, tapi ada seorang ghostwriter, nama dia Syaza Rizwan. Dia yang start buat sharing dekat LinkedIn tu. So bila dia dapat respon yang sangat yang tinggi lah, so dia pun share dekat ghostwriter lain. So kita pun start lah juga nak kita nak berjaya, kita kena ikut orang yang dah berjaya, betul tak? Betul. So kita tiru basi apa yang orang berjaya dah buat. So kita pun nampak juga benda tu berlaku pada kita, berjaya untuk kita share juga dekat orang lain. Supaya orang lain pun boleh berjaya sama macam kita. Betul. Mungkin saya boleh share dari pihak saya pula kot. Boleh, sila. Okay, macam kita bercakap-cakap ni sebenarnya kita sharing ilmu antara satu sama lain. Macam saya buat lebih kepada servis copywriting asalnya. Lepas tu dah nampak sebab saya tahu waktu mula-mula saya buat copywriting, tak ramai orang yang sebenarnya boleh buat copywriting. Dari situ timbul servis copywriting tu. Cuma macam saya masuk dalam industri copywriting ni bukan matlamatnya bukan nak bersaing dengan orang. Sebenarnya dia nak melengkapi market tu. Kalau kita bersaing kita akan penat, betul. Tapi bila kita masuk dalam industri, kita nak melengkapi antara satu sama lain, dia akan jadi macam kita buat sekarang lah. Dia tak akan jadi penat. Betul. Itu just sikit share lah. Okay. Ada apa nak tambah lah tu? Ni ada soalan ni daripada Mahidin Nisa ni. Again Mahidin ni. Okay. Soalan dia, sekiranya kita buat artikel blog, perlukah kita gunakan standard tata bahasa dan pemahaman yang bombastik, ataupun cukup sekadar menggunakan bahasa pasar, bahasa yang mudah faham? Okay, dia kita menulis untuk orang faham kan?
Tapi kita seboleh-bolehnya lah kita tulis dengan standard bahasa yang nak kata sempurna bukanlah sempurna sangat. Kita just nak make sure that Mesej sampai. message sampai satu. Lepas tu manusia faham satu, lagi satu Google faham. Kena juga sebab kita buat artikel blog, kita nak artikel kita dibaca oleh orang. Untuk artikel kita tu naik ke page Google page first ke page second ke, Google kena faham apa yang kita tulis juga. Contohnya kalau kita tulis ayat pendek-pendek kan, contohnya menarik, kita tulis MNARIK. Kiranya kita tak sempurnakan ejaan tu kan. So Google tak faham. Walaupun manusia faham, Google tak faham. So dia macam tak dapat nak naikkan kita punya artikel tu ke atas. Boleh faham tak? So susunan ayat tu kita boleh tulis ikut apa yang manusia faham, tapi ejaan tu perlu sempurna. Macam tu lah lebih kurang. Okey, dia bercerita pasal yang Muhyiddin punya ni. Let's say kalau macam Puan Fazli ada tak pernah buat artikel contoh untuk satu-satu produk. Let's say lah kalau produk tu dia punya voice dia gunakan bahasa pasar. Adakah Puan Fazli akan ambil job-job yang macam tu ataupun paskan ke orang lain ke? Ini just nak tanya lah. Copywriting ke artikel? Artikel untuk artikel. So far saya ada dapat job daripada blogger juga. So penulisan blogger tu jenis santai, tapi ejaan dia tetap penuh. Dia macam kita macam bercakap, kita menulis tu macam bercakap macam kawan-kawan kan. Tapi penulisan ejaan dia tu tetap penuh. Tak adalah pendek-pendekkan yang YANG jadi YG ke, ini jadi NI saja ke. So dia tetap completekan ayat ejaan tu. Kita nak tulis dia macam kita bercakap tak ada masalah, cuma ejaan tu kena betul. Betul lah. Yang paling penting lah kalau apa-apa kita tulis, first sekali kita kena ejaan kena betul. Yang kedua, apa yang kita tulis tu tak dijadikan sampah lah. Betul. Kita tak bolehlah nak tulis artikel kan. Okay, biasanya saya dapat tips ni sharing lah daripada blogger-blogger untuk Google upkan artikel kita kena tulis paling kurang 800 patah perkataan untuk satu artikel. Tapi untuk dapatkan 800 patah perkataan tu kita tak bolehlah main merepek je tulis kan. Mesti artikel tu kena ada fakta, kena ada penerangan yang betul lah. Tak adalah mengarut-ngarut, kita merapu-merapu lah. Kalau kita merapu dalam satu artikel tu pun orang macam apa benda ni, okey pangkah. Start je orang pangkah kita punya blog sebab kita tulis merapu, Google dah detect, oh ni spam ke ni? Spam ke ni? Orang duk pangkah-pangkah je ni kan? So kita kena jagalah kita punya kualiti artikel tu. Make sure bila orang baca, orang rasa tak membazir masa membaca artikel yang kita buat tu. Okay, baik. Ada komen lagi. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus. Mungkin lepas ni kita boleh jawab. Ni ada Farah Johari. Dia cakap terbaik. Aku faham. Kawan juga. Gang juga. Okay, kalau ada soalan mungkin boleh tanya. Boleh tanya. Mungkin kalau daripada cerita macam ghostwriting artikel mungkin boleh tanya Puan Fazli kalau macam nak cerita copywriting, macam mana nak dapatkan soul untuk satu-satu copywriting ke, nak convert untuk jualan, mungkin boleh tanya saya. Okay, ni
Mahidin, saya rasa semua rasa macam semua kenal ni. Saya nak buat sharing sikit boleh tak? Boleh. InsyaAllah boleh. Saya nak macam mana nak share lah apa kerja-kerja ghostwriter yang kita boleh buat. Antaranya kita menulis artikel untuk blog ataupun website. Kita juga boleh buat e-book ataupun buku fizikal. Kita juga boleh buat copywriting ataupun sales letter untuk landing page. Konten untuk social media pun boleh juga. Dan kalau ada macam individu yang kiranya dia nak naikkan dia punya personal branding, ghostwriter pun boleh juga buat konten-konten yang boleh menaikkan dia orang punya present lah dekat social media semua tu. And ada juga saya rasa kerja ghostwriter yang paling senang transcription. Transcription ni maksud dia kita ubah audio ataupun video kepada bentuk teks. Biasanya kalau kita nak buat praktis sendiri pun boleh juga kalau kita nak mula cuba buat ghostwriting. Anda boleh cuba pergi dekat YouTube dan cari topik favourite lah, topik yang anda suka buat. Contohnya saya suka bab parenting kan. So saya pergi ke YouTube, saya cari any individu yang bercakap, yang buat sharing pasal parenting. Ambil video tu, kita tulis balik apa yang dia orang cakap. Kira tu dah kira jadi ghostwriter lah. Lepas tu kita bolehlah promote dekat Facebook. Tengok ni saya ada buat ni. Tak pun kita buat point-point apa yang sharing dalam video YouTube tu. Lepas tu last sekali kita buat lah. Saya ada buat servis menukar audio dan video ke bentuk teks. Siapa yang berminat nak buat macam tu bolehlah hubungi saya. Itu secara soft sell lah kot. Betul tak? Soft sell ke macam tu? Betul lah, betul. Dia tak terlampau direct. Kan? Okay, Puan Fazli, tadi Puan Fazli ada sebut pasal kita punya present dekat social media. Saya yakin dah pasti ramai kalau macam ibu-ibu wanita yang suka menulis dekat luar sana, even housewife sendiri, dia rasa nak menulis dah masuk dalam bidang ghostwriter ni. Dia akan ada satu perasaan yang macam mana, malu tak nak ke depan apa semua. Macam mana nak atasi situasi tu? Boleh cerita sikit? Saya cerita berdasarkan pengalaman sendiri lah. Saya dulu sebelum berkahwin saya kerja. Lepas berkahwin saya dah tak kerja, saya duduk rumah. Lepas tu ada anak, so totally duduk rumah lah sepanjang masa, jaga family. Lepas tu bila tengok orang lain yang kawan-kawan yang berkejaya, kawan-kawan kat Facebook bercerita pasal kejayaan dia orang, rasa macam down sikit lah kan. Sebab saya pun rasa nak macam tu juga. Lepas tu bila nak menulis di Facebook, rasa macam rendah diri. Sebab you know, housewife, sahaja. So macam tapi cuba keluar daripada, cuba hilangkan rasa malu tu. Tulis apa yang kita sebagai housewife tahu. Contohnya macam resepi makanan ke, macam cara nak bercucuk tanam ke. Dari situ sebenarnya kita boleh dapat follower kita sendiri. Orang-orang yang nak tahu pasal resepi, nak tahu pasal bercucuk tanam. Maybe juga kita boleh, kalau kita jaga anak kan, kita buat aktiviti dengan anak, kita buat DIY toy ke. So orang pun macam berminat. Kat situ kita boleh dapat follower. Nanti kita akan orang-orang akan bertanya, macam mana buat tu? Makin kita akan jadi rasa lebih confident. Masa awal dulu pun masa saya start buat sharing dekat LinkedIn pasal ghostwriter tu,
Mula-mula tu saya macam nak buat ke tidak ni, ada ke orang nak baca ni kan, tapi buat je lah juga selamba je orang baca ke tidak ke, lantak je lah kan. Ikutlah, betul-betul. Kan? Lepas tu Betul-betul. bila ada orang komen, tanya soalan lagi banyak, kita rasa kita ni tak adalah macam kita ni ada ilmu sebenarnya nak share dengan orang. Tak semestinya kita orang macam ni, kita tak ada ilmu, kita tak boleh share. Even sekecil-kecil housewife pun ada ilmu dia yang orang lain nak tahu juga. So jangan malu, jangan segan, jangan rendah diri, share je apa yang kita tahu. Kadang-kadang tu apa yang kita tahu, orang lain tak tahu. Betul tak? Betul. So just share je, jangan malu-malu. Buat je, share je lah semua. Okey. Kita ada soalan daripada Mahidin Isa ni. Mengikut pengalaman writer lah, yang mana artikel yang mendapat sambutan, sama ada artikel tulis panjang berjela ataupun letak gambar banyak-banyak. Mahidin Isa ni mungkin dia ada menulis artikel juga kot. Mahyudin boleh share link ke website atau blog anda ke? Boleh kita sama-sama tengok. Okay, kalau ikut pengalaman saya, artikel yang banyak dapat sambutan artikel how to. Maksudnya cara kita buat sesuatu. Kalau dekat blog personal saya, artikel yang paling banyak dapat views, cara untuk terminate intro. Oh, okey. Yang tu memang paling banyak views. Komen pun banyak, orang share pun banyak. Dekat situ saya ajar step by step macam mana nak terminate Astro. Kiranya dari call, dari nak tekan button apa dekat phone tu, memang one by one lah saya share. And so far semua orang dapat follow dengan tak ada hassle lah. Kiranya senang lah orang nak follow. Yang penting artikel yang kita buat tu jujur, tak copy paste orang lain punya. And then kita share tips-tips yang kita sendiri buat, yang kita tahu memang menjadi. Kalau kita just copy paste orang lain punya tips, kita pun tak tahu benda tu sebenarnya menjadi ke tidak. So dia macam tak berapa mendapat sambutan lah kan. Itulah, dia tak kira panjang panjang patah perkataan ataupun banyak gambar. Dia lebih kepada fakta ataupun macam mana orang boleh ikut penulisan kita tu. Okay, dalam kata lain yang saya nampak mungkinlah kalau let's say saya nak tulis artikel, artikel tu mungkin boleh menyelesaikan masalah orang, betul Puan. Saya lah, kalau ini dalam kepala je yang terlintas, mungkinlah kalau saya nak tulis artikel yang dapat menyelesaikan masalah orang, mungkinlah boleh tulis artikel gunting rambut sendiri waktu PKP dalam masa 10 minit. Lebih kurang macam tu lah kan. Betul. Tapi kalau yang macam tu, better buat video. Video lagi senang orang nak follow. Okay, faham. Okay, kita ada apa-apa soalan lagi ke yang boleh kita nak jawab? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, mungkin last kali saya nak bagi soalan kepada Puan Fazli. Mungkin boleh bagi sikit nasihat lah kepada siapa yang nak menulis, nak memulakan kerjaya sebagai ghostwriter. Boleh cerita sikit nasihat. Untuk jadi ghostwriter ni tak senang dan tak susah juga. Yang penting kena ada passion untuk menulis lah. Kalau nak buat apa-apa benda pun kita kena ada passion ya. Untuk dapatkan passion tu kita kena tahulah kenapa kita nak jadi ghostwriter tu. Big why kita. Sama ada kita nak dapatkan income daripada tu ataupun kita nak
ubah dunia. Macam tu lah lebih kurang. Sebab melalui penulisan kita juga kadang-kadang tu kita boleh influence orang kan Betul. untuk buat keputusan. So kita ghostwriter ni, penulis ni kita ada tanggungjawab yang besar untuk make sure kita tunjuk jalan yang betul lah. Kita tak bolehlah tulis mengarut-ngarut kan. Okay, yang keduanya kita kena banyak membaca. Kita menulis tu penting juga, tapi yang pentingnya kita kena banyak membaca. Kita kena dapat banyak sangat input. Kita boleh, kalau saya faham kalau ada orang yang jenis belajar dia bukan jenis membaca. Dia ada jenis melihat, dia ada jenis mendengar kan. Macam saya kurang sikit nak membaca. Sekarang ni bila dah ada anak memang masa limited sangat nak membaca, tapi saya mendengar. Saya mendengar macam menonton TV kan, ada program bual bicara ke, berita ke, dokumentari ke. Daripada tu saya dapatkan input-input pasal current issue ke. Dari situ juga saya belajar banyak vocab baru, kosakata baru yang mana saya boleh gunakan untuk penulisan saya juga. Kita juga belajar macam mana nak menggunakan perkataan-perkataan yang kadang-kadang kita tak tahu pun apa maksud dia, tapi penting untuk dalam penulisan kita. Lagi satu kita membaca dan mendengar dan tengok program-program macam tu untuk kita keep up with the current issues lah. Kita tak naklah sebagai penulis kita macam duduk di bawah tempurung kan, letak di bawah tempurung. And then kita kena rajin menulis jugalah. Cuba spend time masa dalam sejam ataupun cuba menulis dalam 3,000 patah perkataan sehari. Nak dapatkan menulis 3,000 patah perkataan ataupun dalam sejam tu bukan mudah lah. Awal-awal saya macam give up lah, tak nak lah, penatnya. Mungkin ada yang nulis tu waktu sekolah je dulu kot. Lama. Itulah. Tapi bila makin lama makin kita praktis menulis kan, laju akan lancar je. 3,000 patah perkataan ataupun sejam tu kacang macam tu je sebenarnya kalau kita dah biasa buat. Dan lagi satu yang pentingnya kita kena ada laptop ataupun desktop lah untuk buat kerja-kerja menulis. Kalau zaman dulu bolehlah kita menulis pakai pen dengan buku je kan, tapi sekarang zaman teknologi kan, so kita kena adalah device-device macam ni. Kalau saya sebenarnya saya guna phone juga untuk menulis. Kadang-kadang kan kita nak dua-dua anak, kena duduk sebelah dia. Dia dah tertidur, kita tak boleh nak gerak dari katil ni sebab anak, kalau kita gerak dia pun terbangun sekali. So saya guna phone untuk menulis. Sambil-sambil saya baring tu saya menulis lah, artikel ke, copywriting ke, sales letter je ke. Saya gunakan Google Docs supaya bila saya menulis dekat phone, dia sync dengan dekat laptop saya juga. So bila saya stop buat kerja dekat phone, saya boleh sambung dekat laptop pula. Macam tu lah lebih kurangnya. Tips-tips lah sikit untuk bagi anak menulis. Menarik. Macam saya pun ada juga tulis dekat ni, tapi lebih pada dekat Keynote lah. Dekat Keynote, dekat Notes lah. Dia tak sinkronis lah. Mungkin lepas ni boleh guna Google Drive kot. Boleh macam tu. Sebab kalau Keynote kan kita kena buka balik. Betul. Kan? Boleh guna dia tak sinkronis lah. Betul. Ataupun ada apps-apps lain yang macam tak ingatlah apps apa, tapi adalah apps-apps lain yang boleh guna dekat phone dan boleh juga akses dekat laptop semua. Boleh guna juga yang tu. Okay, rasa dah banyak ada komen ni. Mungkin kita boleh jawab satu-satu lah. Boleh.
Okey, saudara Tamim Khalil, bagaimana untuk sentiasa mendapat idea untuk menulis? Cara menghadapi writer block? Okey, soalan yang baik ni. Okey, kalau saya lah kan, kalau saya dapat writer's block ni, saya biasanya buat 2-3 kerja penulisan dalam masa yang sama. Contohnya saya buat e-book lah, sekarang saya tengah buat satu e-book. So saya tulis. Saya jadi blank nak tulis apa lagi kan. So saya pindah pula buat kerja penulisan artikel. So saya tulis. Kiranya macam kita gile-gile lah. Kiranya kita tak terputus idea untuk menulis kat situ. Kalau untuk artikel blog personal saya, idea untuk menulis tu biasanya datang dari gambar. Biasa dekat blog saya buat sharing pasal tempat-tempat makan, cara saya buat aktiviti dengan anak-anak. So saya masa buat aktiviti dengan anak-anak ataupun pergi makan dekat luar, saya ambil gambar. Bila dah tak ada idea nak tulis apa dekat blog, saya buka balik galeri phone saya and then nampak, oh hari tu pergi makan dekat sini. So apa kata kita tulis pasal ni. Lepas tu nampak scroll lagi ada gambar aktiviti dengan anak-anak. So kita buat artikel pasal anak-anak, aktiviti anak-anak pula. Tapi kalau untuk kerja-kerja ghostwriting tu macam tu lah, saya share tadi, kita buat beberapa kerja dalam satu masa. Kiranya kalau kita stuck dekat kerja sales letter, kita pergi buat kerja article writing pula. Kalau start dekat situ, kita pindah pula buat e-book ke apa ke. Balik pada soalan ni, saya nak tambah sikit. Mungkinlah let's say macam saya sendiri, kalau macam saya menulis, dia akan ada satu yang kita panggil voice tau. Ada voice yang betul-betul akan keluar daripada kita, dia ikut time. Macam saya just nak share, mungkin waktu terbaik untuk saya keluarkan idea ialah waktu sebelum subuh, waktu sahur, ataupun waktu mandi tu idea akan keluar banyak. Betul, bawah shower tu kadang-kadang waktu mandi. Bawah shower tu ada keluar je idea macam-macam idea kan. So far macam Puan Fazili macam mana? Idea apa waktu terbaik kalau untuk menulis ni? Waktu bila rasa? Waktu terbaik yang paling efisien lah. Masa saya tengah buat kerja, idea tu datang macam separa sedar tau. Tengah masak kan, masak kita dah biasa buat. So macam dia automatik kita boleh buat kerja tu. Dalam masa yang sama juga idea tu datang. Tengah vacuum rumah ke, tengah mandi, betul, tengah mandi pun kadang-kadang kita berfikir, tak tahulah, kita berfikir banyak, idea tu tiba-tiba datang. So kenalah stop juga tulis, kalau tak tulis nanti hilang idea tu. Betul. Ini cuma nak share je. Antara sebab kalau macam bila kita mandi ke apa, sebab air tu dia boleh turunkan kita punya wavelength wave apa otak tu daripada alpha pergi beta yang waktu tu macam kalau contoh waktu hujan, kenapa doa makbul semua, sebab waktu tu kita punya wave diturun kat situ maksudnya itu yang banyak idea semua waktu tu, sebab banyak idea keluar waktu tu. Ini just sharing lah tu, itu tajuk lain tu. Itu kalau nak tahu pasal wavelength tu boleh search dekat YouTube, banyak orang-orang putih dia share pasal wavelength tu. Kalau nak tahulah. Sebab saya pun ada juga dengar tengok YouTube orang putih yang diorang bercakap pasal wavelength. Sebelum tidur tu ada wavelength dia lah. Kiranya sebelum tidur tu memang waktu terbaik untuk kita serap apa benda yang kita belajar, yang kita dapat masa kita sedar ni kan. Even kalau Piramli sendiri pun dia dapat banyak lirik-lirik lagu dia pun waktu dia mandi kan. Ini just info lah. Yang kita kata ialah Saloma. Just sikit info ni. Okey, kita tengok lagi komen-komen yang lain. Ni just Mahyudin cakap faham.
Terima kasih kerana sharing. Guys, salam Ramadan semua. Salam Ramadan. Okey. Okey, kita ada lagi soalan daripada Nur Faizatul Huda. Oh, dah start banyak soalan ni. Okey, saya seorang content writer untuk jabatan kerajaan. Ada cara tak untuk kita buat sharing yang serius dan fakta tu jadi satu informasi yang orang minat nak baca? Lagi-lagi kita nak create kesedaran orang ramai. Umum mengetahui page agensi kerajaan ni bukan satu page yang banyak followers. Okey, ada idea. Ada mungkin boleh komen? Nak dapatkan attention orang lagi senang melalui storytelling, betul tak? Betul. Kan? Boleh explain sikit Tuan Firdaus boleh explain sikit pasal storytelling kan Okey, kepada specialty kan? ini just share apa yang saya dan tim dah pernah buat lah untuk ini untuk konten, sebab kita ada pernah jaga untuk konten, untuk page, untuk kosmetik, untuk produk-produk dan juga ada juga badan-badan yang berkaitan dengan kerajaan. Cuma daripada segi bos ni, bos dia berbeza dan kehendak bos tu adalah berbeza. Kalau kita nak tweak, contoh macam badan-badan kerajaan ni lebih kepada funky ke apa, dia tak boleh. Dia memang kena ikut rule tu sebab dia punya voice. Kalau let's say kalau Puan Nur Faizatul Huda tweak sikit berkenaan dengan apa konten-konten tu terlampau funky ke apa, dia jadi voice yang lain. Let's say mungkin boleh laymankan sikit, mungkin just kalau konten-konten konten-konten ni dia just kita boleh lebihkan pada engagement, mungkin bertanya soalan, just tanya macam mana, dia tak boleh lari daripada dia punya formality tu sebab dia adalah badan kerajaan. Apa yang saya boleh suggest, mungkin kita boleh buat something yang macam lebih pada engagement, konten-konten yang lebih pada engagement. Contoh bertanya something yang ke arah soalan ini mungkin saya punya ni lebih kepada konten yang untuk update page hari-hari. Tapi kalau untuk artikel pun boleh artikel yang minta orang boleh komen. Itu antara apa yang saya boleh share dalam masa yang singkat ni. Kalau ikut dia punya cara kerja tu banyak lagi. Tapi setakat tu je mungkin boleh share kali ni. Harap membantu Puan Mazatul. Ada Puan Fazli nak tambah? Mungkin kita boleh cuba konten yang jenis lain, contohnya macam kartun ke kan, macam lukisan ataupun video yang tu mungkin boleh spark conversation dekat bahagian komen kot. Selain daripada penulisan, kita cuba konten-konten yang berbeza, contoh macam video, gambar, lukisan, lebih kurang macam tu lah. Untuk tak nampak funky sangat. Again kalau badan-badan kerajaan dia boleh tweak ke arah tu, tapi dia tak boleh terlampau nanti dia nampak voice tu lain. Dia mesti ada guideline yang menunjukkan dia ialah badan kerajaan. Dia kena formal lah kan? Ya, ada formality di situ, tapi mungkin boleh laymankan sikit. Macam mana kita nak berinteraksi dengan let's say kalau macam konten tu just mungkin ini just idea daripada saya. Puan Nur Faizatul, mungkin kita boleh buat satu posting nak tanya apa konten yang apa yang nak tahu daripada ni. Mungkin daripada komen-komen tu kita boleh create konten untuk artikel kita next. Kita kena tanya daripada pihak audience kita macam mana, macam apa yang dia nak. Harap membantu tu. Sebab apa yang kita tulis sebenarnya, kalau kita saja tulis ikut diri kita tak menjawab soalan orang. Kalau kita tulis berdasarkan apa yang orang nak, yang tu akan lagi banyak engagement lah. Okay, harap membantu. Okay, ni ada terbaik kan. Okay. Bagaimana nak dapat idea menulis? Puan Nur
Nuriah Hari. Ni kawan Hari Syarah. Okey. Macam tadi dah ada share macam mana nak dapat idea menulis melalui gambar. Boleh juga melalui pengalaman-pengalaman kita yang kita dah lalui lah. Yang rasanya kalau kita menulis berdasarkan pengalaman kita tu lebih senang sebab kita sendiri dah merasai benda yang terjadi tu. Lagi satu yang pentingnya kita kena banyak membaca lah. Daripada banyak membaca tu banyak idea yang kita boleh keluarkan, yang kita boleh tulis. Ada nak tambah ke? Okey, tak ada. Okey, mungkin boleh tambah. Let's say kalau contoh lah, sekejap saya tulis let's say kalau kita nak bertulis berkenaan dengan satu topik, mungkin contoh macam saya tulis berkenaan dengan copywriting. Saya akan pergi dekat satu website, ni mungkin boleh salin, www.answerthepublic.com. Answer the Public. Dekat situ kita boleh tengok, kita tulis apa yang keyword yang kita nak cari. Lepas tu kita tengok apa soalan yang orang nak tanya. Sekejap saya mungkin saya tulis. Sekejap. Share screen Tak ada, tak boleh share screen. Tapi tak dia kena pasal attention. Sekejap. Answer public.com. Ini boleh share screen. Mula tak setting tadi. Sementara tu maybe saya nak share juga lagi satu website yang lebih kurang juga dengan public Okey, jap. Public tu. Saya ni www.answerthepublic.com. Boleh pergi dekat sini, nanti just type keyword apa yang kita nak. Dekat situ nanti dia akan keluarkan apa word-word yang, apa persoalan orang yang orang tanya berkenaan dengan topik-topik tu. Okey, ada apa nak share lagi? Satu lagi website yang yang lebih kurang juga, sovle.com. sovle.com. Dia ada www. Ada. Ada. www. Okey, ni ya betul. Nak cuba tengok dekat Google Trends pun boleh juga. Dekat situ pun boleh dapatkan idea lah untuk dapatkan keyword untuk buat penulisan, buat artikel. Sebenarnya ada 2-3 ini antara yang kita boleh share yang kita ingat. Sebab dia soalan spontan kan. Spontannya okey pula. Itu antara yang kita ingat lah. Okey, seterusnya ni mungkin boleh jawab pendek kot, bagaimana dapatkan kerja-kerja ghostwriter. Okey, boleh cuba cari dekat Facebook tu. Cuba pergi dekat jobs on Facebook. Dekat situ cari keyword writers, content writers ataupun bloggers. Dekat situ akan ada list-list kerja yang boleh cuba. Dan tengoklah, ada yang offer full time dan ada juga yang offer part time. Dekat LinkedIn pun ada juga jobs on LinkedIn. Cara yang sama, cari keyword writers, content writers. Satu lagi kena promote diri lah. Promote diri dekat social media. Kena buang rasa malu tu and promote diri. Tak boleh nak buat apa, memang kena promote diri. Kalau kita tak promote diri, orang tak tahu yang kita ada buat servis tu. Betul. Okey, seterusnya ni yang tadi yang kita jawab pasal baik, ya betul, formality tetap ada, tapi setuju dengan Puan Fazli tentang storytelling dan interaksi dan engagement. Diulas soalan nanti. Okey, terima kasih Puan Nur Faizatul Huda. Kalau tak silap, Puan Nur Faizatul ni pun
ghostwriter juga. Ghostwriter kan. Ah, kalau ada yang berminat nak dapatkan servis Puan Nur Faizatu, bolehlah contact Puan Nur Faizatu juga. Baik. Oh, banyak yang kita kenal dalam ni. Okey, ada soalan lagi ni. Sekejap. Tips mula penulisan yang spark engagement. Saya baru mula menulis. Cuma dapat like tapi tiada komen. Ada jawapan? Boleh ulas? Kalau ikutkan saya buat menulis ni maksudnya dekat social media kan? Maksud Rasa ya. media kan? Cuba cari topik yang orang boleh relate. Contoh macam saya berada, kawan-kawan Facebook saya berada dalam kalangan mak-mak yang ada anak kan. So saya selalunya banyak keluarkan topik yang berkaitan dengan anak-anak. So dekat situ mula dapat komen-komen daripada kawan-kawan, dapat like, dapat engagement lah. Kalau macam mana Mungkin saya boleh. Ada idea juga tak? Okey, dia berbalik macam Puan Fazli cakap tadi lah. Apa yang kita share tu mungkin boleh kita how benda yang boleh membantu menyelesaikan masalah pembaca tu. Dia kena faham bila dalam sosial media ni pembaca kita ialah seorang yang self-centered. Self-centered ni maksudnya, let's say kalau bayangkanlah kalau dalam satu gambar, let's say gambar sekolah ke apa ke, kita post dekat Facebook. Kalau orang tu tengok, gambar siapa dulu yang dia akan tengok? Gambar diri sendiri lah. Mesti dia cari gambar diri sendiri. Sama juga kalau kita nak menulis dekat dalam kita punya social media pun, kita jangan menulis dari pihak kita, cuba menulis daripada apa yang dia rasa, apa yang kita penulisan tu daripada aspek apa yang boleh membantu tambah nilai dalam hidup dia. Contoh macam even yang kita bercakap ni pun, kita bercakap bukan dari pihak kita bercakap daripada pihak audiens. Boleh jelas tu. Betul. Boleh jelas tu Cik Tamim Khalil. At least boleh nampak dia punya tu. Dia punya flow dia. Okey, jap. Okey. Ada banyak komen ni. Okey, ni macam kenal ni. Saya Alim Mazlan. Okey, kita balik ni. Untuk jualan produk. Untuk jualan produk perlu tak explain detail pasal produk tu pada post kita? Sebab ada certain mentor cakap jangan cerita pasal produk tapi cerita pasal macam mana produk tu membantu mereka. Ini siapa nak jawab ni? Saya nak share sikit lah pengalaman saya buat sales letter dengan copywriting. Biasanya penulisan sales letter dengan copywriting ni saya tak tulis sangat pasal produk. Saya tulis apa benefit orang dapat daripada produk tu. Contohnya macam saya nak promote servis ghostwriter saya kan. Saya tak cakap saya boleh menulis artikel sebanyak 500 patah perkataan. Tak, saya tak cakap macam tu. Saya cakap orang tak ada masa kan. Saya boleh orang tak ada masa, so biar saya bantu tuan-puan untuk jimat masa buat artikel itu, buat e-book ini. So kita bagi tahu apa benefit yang potential klien kita akan dapat. Bukannya kita cakap, oh harga produk ni sekian. Produk ni boleh cantikkan wajah muka, hilangkan jerawat. No, tak macam tu lah. Kita bagi tahulah apa benefit yang orang boleh dapat daripada produk kita. Okay. Boleh saya tambah sikit kot? Boleh. Okay, let's say lah kalau ini saya bagi contoh macam let's say lah kalau produk yang paling susah orang nak jual, macam produk penapis air, kuih, takaful, insurans, memang susah. Let's say kalau kita tulis satu copy ataupun satu sales page pasal
dapatkanlah insurans ni, memang orang takkan layan. Antara salah satu contoh yang kata boleh nak tarik orang tu, let's say kalau medical card, kalau kita kata medical card, kita takkan cakap dapatkanlah medical card dengan harga sekian, orang tak suka. Tapi kita ceritakan benefit dia. Dekat awal tu kita tak cerita pun pasal produk. Contoh dia lebih kepada story. Bila dapat medical card ni apa? Contohnya bayangkan kalau keluarga anda apa yang terjadi pada keluarga anda andai anda meninggalkan mereka tanpa sebarang harta, something yang macam tu. Dia setidak-tidaknya boleh trigger orang punya emotion. Itu yang dikatakan dalam ada satu petah tu kata apa? Fact tell, story sell. Even saya pernah buat satu produk kurus. Macam ada orang just buat produk kurus, dia just hentam saja. Tapi bila saya tengok pada testimoni banyak yang membelinya ialah orang yang nak berkahwin, perempuan yang dah tunang nak berkahwin. Cuma kita tanya dia, kenapa beli produk ni? Oh, saya nak kurus. Oh, punya. Tapi sebenarnya bukan dia nak kurus. Faham tak? Dia nak kurus tapi sebenarnya dia bukan nak kurus. Rupa-rupanya dia beli produk tu, rupanya dia nak, dia takut sebab nanti kalau sampai hari persandingan tu baju kahwin dia tu tak muat. Kiranya kita main dengan emosi dia lah. Ya. Bila baju kain, bila baju kahwin dia tak muat, nanti gambar tak cantik. Dekat situ dia punya kerisauan dia. Kalau contoh nak tulis, saudara Alimi Mazlan nak tulis satu kopi ke apa, kita kena attack pada pain orang. Apa keperluan orang tu. Walaupun kita tak cerita produk. Saya pernah buat copywriting, even tak cerita pun pasal produk tu. Tapi ni produk perempuan lah. Tapi orang still membeli. Bila kita ceritakan, kita mainkan dengan dia punya pain, dia punya emotion, orang still membeli. Jadi betul lah kalau kata dia tak bercerita sangat fakta. Fact tell, story sell. Okey, panjang ni cerita ni. Sekali-sekala bolehlah masukkan pasal fakta produk, tapi lebihkan kepada konten-konten yang bersifat benefit kepada orang lain, yang main dengan perasaan orang lain. Okey, kita ada lagi soalan ni. Bagaimana pula kita nak daripada Nuriah. Okey, bagaimana pula kita nak menolak penulisan artikel yang berkaitan dengan ilmiah seperti penulisan tesis dan jurnal? Okey, saya pernah juga dapat offer job untuk buat assignment student, tesis, jurnal semua. Saya jujur tu saya cakap saya tak ambil job-job untuk buat benda tu sebab walaupun ghostwriter ni dia buat ambil upah penulisan, tapi ada etika yang perlu dipatuhi lah. Assignment tu, jurnal, tesis semua adalah kerja student. Kalau kita yang buat, dia kira kerja ghostwriter ni dah jadi tak beretika lah pada pendapat saya lah. Sebab itu semua untuk kebaikan student juga. Kalau dia bagi orang lain yang buat, apa yang dia dapat kan, apa yang student tu dapat. So just Puan Nuriah cakap je terus pada klien tu, saya tak ambil job macam tu. Terus terang saja, tak ada masalah. Jangan risau tak dapat job lain. Banyak lagi job lain, job-job penulisan ni memang banyak, demand dia memang banyak. Ghostwriter, supply ghostwriter ni kurang dekat Malaysia sekarang. So tak ada masalah, insyaAllah ada rezeki lain. Okay, kita tengok pula ada satu soalan ni daripada Abu Fakih Prima. Bagaimana kita nak betulkan value preposition sesuatu produk? Macam mana tu? Puan Fazli boleh jawab ataupun saya? Okay, kalau let's say kalau kita menjual produk, kita ada satu produk, let's say apa-apa produk pun, first thing kita kena tahu satu formula, kita panggil formula MAP.
Map ni maksudnya kita kena tahu market apa yang kita nak jual. Market apa yang kita nak tap. Market. Yang kedua kita kena tahu audience. Audience yang macam mana yang kita nak tuju. Yang ketiga mungkin kita boleh tengok pada produk produk. Tiga-tiga ni memainkan peranan untuk kita tentukan value apa yang kita nak keluarkan. Let's say kalau macam tudung, even tudung sekalipun semua orang jual tudung. Tapi macam mana kita nak membezakan tudung kita dengan tudung dia orang? Macam mana tudung dark tu berbeza daripada tudung orang lain? Itu salah satu yang kita kena kaji lah. Kita kena tahu market, apa market yang kita nak ni, audience yang mana. Contoh macam saya beritahu tadi, tudung dark tu audience yang macam mana dia nak target tu. Mungkin orang-orang yang high end. Jadi dia punya value dia lebihkan, dekatkan dengan produk-produk yang high end juga lah. Dan ketiga produk. Harap menjawab Abu Fakih Prima. Okey, kita ada soalan lagi daripada Hanif Azhari. Assalamualaikum Tuan Haji Bilal dan Puan Fazi. Selamat pagi dan selamat puasa. Nak tanya, kalau kita buat posting di Facebook, adakah masa-masa yang afdal atau ada masa tertentu yang boleh elak supaya posting kita dia orang boleh tengok dan tak selalu dibuat begitu saja? Terima kasih. Okay, mungkin Puan Fazi boleh cerita dulu. Saya buat posting dekat Facebook. Sekarang dah jarang buat posting Facebook sebab fokus dekat LinkedIn, tapi sebelum-sebelum ni saya cuba untuk buat beberapa kalilah posting dekat Facebook. Antaranya dalam pukul 8 hingga 9 pagi, waktu tu orang start pergi kerja kan. Ada yang naik public transport, so sambil dia orang naik public transport tu dia orang akan scroll phone. So dekat situ kita boleh capture lah dia orang punya attention sekejap. Waktu-waktu macam ni kita buat posting yang santai-santai je. Yang nak create engagement dengan potential kita punya klien lah. Lepas tu dalam pukul 11-12 macam tu, bila orang dah start nak lunch break kan, kita boleh start post untuk promote produk-produk ke, servis-servis ke. Time tu orang dah macam santai-santai, rehat-rehat daripada buat kerja. Dia orang akan scroll juga sambil-sambil tunggu makanan order sampai ke, dia orang akan scroll juga. Time tu waktu rehat kan. So macam nak beli tudung ke, tiba-tiba keluar iklan tudung. Dia macam triggered lah kita untuk klien untuk membeli. Lepas tu waktu petang sampai malam tu kita boleh try buat posting yang macam memberi solution kepada orang tu lah. Itu nak create engagement jugalah. Tapi kalau boleh bagi saya lah, saya stop buat posting sampai dalam pukul 9 je, sebab dalam 9 ke atas tu probably orang dah tidur, so macam tak ada function pun kalau kita buat posting lah. Tapi waktu Ramadan sekarang ni maybe kita boleh tambah lagi satu waktu, iaitu lepas bersahur. Lepas bersahur tu kita nak get ready untuk bekerja kan, so orang tak tidur sangat. Waktu tu kita akan buka-buka juga social media untuk tengok-tengok, just lepak-lepak dekat situ kan. So dekat situ juga kita boleh up satu posting jugalah. Tuan Firdaus ada nak tambah apa-apa? Okay, mungkin boleh tambah kot. Okay, kalau untuk personal saya tak nampak yang boleh tu. Kalau let's say kalau macam IG ataupun Facebook, kita boleh tengok dekat dia punya Facebook Insight tu, dekat Insight tu dia akan beritahu waktu mana peak kita punya audience. Lain produk, lain niche, lain dia punya behavior dia. Kalau kita boleh tengok dekat situ lah. Sebab kita tak tahu juga sebab dalam new norma yang baru PKP ni, behavior orang banyak berubah. Daripada dulu tak pergi e-commerce, sekarang ni dah banyak e-commerce. Daripada segi posting pun, kalau let's say kalau yang duduk rumah pun dia orang pegang phone je. Jadi benda tu kena tengok jugalah. Mungkin boleh tengok dekat Insight untuk Facebook ataupun dekat IG lah. Okay, harap menjawab soalan saudara Hanif Azhari. Ni kawan juga ni. Okay, kita ada lagi. Ni mungkin soalan ke apa?
Alhamdulillah, terima kasih atas respon pantas kedua-dua panel. Saya juga seorang ghostwriter, cuma memandangkan saya juga seorang pelajar PhD, maka kerja-kerja di ghostwriter di hold sementara sebab nak fokus tesis dulu. Sekarang saya aktif bekerja sebagai ghost editor, membuat sebis tukar tesis ilmiah. Tesis Okay, saya ghostwriter dengan editor berbeza. Kalau kita nak edit hasil penulisan tesis ke, jurnal ke, assignment ke, tu boleh. Tu dibenarkan sebab kita just nak check struktur ayat, kita nak check ejaan, kita nak check penulisan orang lah. Kiranya semua idea dan penulisan daripada klien. Kita cuma check betul atau tak, struktur ayat dia okey ke tidak. Itu tak ada masalah. Kalau jadi editor tak ada masalah. Okey, ada apa-apa soalan lagi daripada kita punya viewers? Okay. Kita dah lebih sejam ni kalau tak perasan. Berapa dah? Sejam setengah sejam setengah. Dalam kata pagi tak ada viewers, ada viewers. Mungkin kalau ada yang tengok sharing ni lepas daripada live session ni, ada soalan just tanya je. InsyaAllah saya cuba datang balik dan jawab lah. Saya akan komen-komen dan jawab. InsyaAllah. Let's say lah kalau ada yang dalam kalangan kita viewers nak sebis daripada Puan Fazli, mana dia orang boleh contact ataupun ni? Macam mana nak contact? Kalau yang berminat untuk dapatkan servis ghostwriter saya, boleh PM di Facebook ataupun LinkedIn. Boleh cari Fazli Razak, FADZIRAZAK, Fazli Razak. And kalau nak email pun boleh juga, email terus ke fazlirazak@gmail.com. Okay. So far macam mana kongsian ni? Boleh sharing sikit apa dia punya experience? Apa dia? Boleh sharing sikit apa macam mana experience buat live dekat page Jujurnya ni first time saya buat live sharing, pergi live kat Facebook lah. Kat mana-mana pun saya tak pernah buat, so this is the first time. Mula-mula tu rasa macam nervous lah. Tapi bila bercakap macam ni rasa macam santai-santai je, so rasa excited nak buat sharing pasal benda yang kita tahu kan. Kita nak share apa ilmu yang kita ada. So hopefully sharing ni boleh bagi info tentang ghostwriter dan maybe boleh bantu siapa-siapa yang nak mula buat duit dengan ghostwriter ni lah, ghostwriting. Kalau ada yang berminat nak tahu lebih lagi pasal ghostwriting, boleh tengok sharing saya dekat LinkedIn ataupun insyaAllah saya akan start buat sharing pasal ghostwriter juga dekat Facebook saya. Ada lagi komen ni? Ada masa lagi Puan? Boleh. Betul Puan, setuju ghost editor tak seserius mencari idea seperti ghostwriter. Alhamdulillah saya membantu rakan-rakan yang tiada masa nak menulis buku dari tesis. Okey. Terima kasih Puan Nuriah. Okey, ni ada soalan mungkin pendek je kot. Daripada Apu Fakih Prima. Puan boleh buat artikel blog post? Ya, saya pun boleh buat artikel blog post juga. Kalau berminat boleh PM saya lah nanti. Apa nama Facebook? Type je Fazli Razak. FADZIRAZAK, Fazli Razak. Okey. Ni ada saya hope failure. Ni kawan-kawan semua ni. Okey, kalau tak ada apa soalan, saya rasa mungkin dah kita di akhir kita sesi ni. Lama juga. Tadi mula saya expect dalam masa setengah jam yang rupanya lama ke dia punya perbincangan ni. Okey, bagus lah. Ada lagi ke? Ada lagi mungkin boleh jawab kalau banyak soalan. Style penulisan. Saya akan cuba ikut style penulisan penulis asal.
kalau penulis asal blog tu nak jenis santai, saya akan follow cara penulisan santai dia, ataupun kalau formal pun saya akan follow juga cara formal. Sebab jadi ghostwriter ni kita kena pandai meniru gaya klien. Untuk buat buku pun kita kena macam kita kena jadi dia. Sebab gaya penulisan dia satu, cara dia bercakap pun satu. So kita kena masuklah dengan cara klien kita tu. Okey, ada lagi? Ada lagi mungkin satu soalan ataupun dua yang sebelum kita tutup sesi kali ni. Okey, sebelum tu saya nak share jugalah. Ni kalau perasan dekat bawah tu, minggu depan hari Jumaat saya ingat saya nak buat satu webinar. Saya nak ceritakan macam mana pengalaman saya buat duit dengan copywriting. Awalnya tak ada produk. Saya fikir macam mana nak buat duit kan. Lepas tu saya tengok, oh rupanya daripada skill copywriting tu boleh jana pendapatan. Nak tahu lebih lanjut mungkin boleh layari www.copywriterjalanan.com/rahsia penulis. Ini nanti saya nak buat webinar. Boleh pilih sama ada hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Ada 4 jam 4 jam daripada pukul 10 sampai pukul 12, petang pukul 2 sampai pukul 4 lah. Apa-apa boleh tengok, boleh daftar terus. Pendaftaran masih dibuka dari www.copywriterjalanan.com/rahsia penulis. Okey. Dalam webinar tu nanti ada apa? Belajar pasal apa? Dia belajar pasal macam mana kita nak dapatkan klien yang nak dapatkan klien pertama walaupun kita masih baru. Dan yang kedua mungkin cara saya posisikan diri. Macam mana saya positionkan. Personal branding. Even waktu ini just nak share lah. Even saya pun sebenarnya jenis yang introvert juga, bukan selalu nak ke depan. Tapi macam mana saya positionkan. Okay, itu antara yang apa kita nak share. Mungkin personal saya lah. Penulisan ni sangat sesuai kot untuk bagi orang-orang introvert kan, sebab kita tak perlu nak berjumpa sangat dengan orang. Betul. Kita menulis menghadap laptop je kan. Sangat sesuai. Bukan kata orang-orang extrovert tak boleh, tapi kalau orang introvert ni rasa susah nak bekerja kat luar tu, ghostwriter ni kiranya kerjaya yang terbaik lah bagi saya sebagai seorang introvert. Dia boleh sebagai introvert boleh buat copywriting, tapi kalau rasa next dah buat duit apa semua, dah rasa nak pergi jauh, insyaAllah dia ada masa tu nanti dia akan kena extrovert jugalah. Betul. Ni mungkin ada sikit-sikit punya komen. Favorite topik saya teknologi, parenting, itulah, and how to. Teknologi, pasal ICT, parenting dengan how to. Okey, ni sekejap. Okay. Bagaimana dengan charge penulisan buku? Bagaimana rate fund? Okay, penulisan buku saya biasa charge 1 A4, macam mana cakap? 1 A4 tu guna font Times New Roman point 12. Kiranya satu page saya akan charge dalam RM50. So kita akan kena tanya klien lah berapa page yang diorang plan untuk tulis. Diorang plan nak buat buku tu lah, berapa page. So kita akan gandakan lah RM50 darab berapa page yang diorang nak tu. Kita akan cuba try lah untuk dapatkan bilangan page tu ikut apa yang klien minta. Okey, ni rasa nak dapat job ni. Puan Mazi, puan biasa buat penulisan email newsletter.
Email newsletter setakat ni saya tak pernah dapat lagi job, tapi sales letter untuk landing page dengan copywriting dah selalu dapat dah. Dah banyak kali buat lah. Okay. Abu Fakir Prima kalau apa-apa nak minta sebi daripada Puan Fazli nanti boleh PM dekat dia punya Facebook Kalau nak WhatsApp pun boleh. Nombor saya 017-9720-980. Ulang balik Puan. 017-9720-980. 9720 980. 980. Sure lah. Okay, boleh WhatsApp saya dekat situ. Okay, betul 017-9720-980. Betul. Betul. Okay, kalau ada apa-apa nanti mungkin boleh kontak Puan Fazli ni. Kalau boleh teks ya. Kalau telefon ni susah sikit, anak-anak pun nak menyebut juga. Okay, ada banyak lagi soalan ni. Nasihat untuk creative writing. Creative writing. Tuan Firdaus ada nasihat? Banyak membaca lah. Betul. Memang kena banyak baca. Kena pelbagaikan lah jenis bacaan kan. Tak boleh satu benda je. Sebab kalau ikut dalam dunia penulisan ni sangat luas. Even saya kalau nak kata kereta untuk novel pun tak mungkin saya boleh kereta lah. Itu sebab saya fokus dekat copywriting saja. Okay, Tuan Haji, apa modul webinar? Okay, kalau ikutkan modul, saya nak ceritakan pasal positioning, macam mana dia bukan bercerita pasal copywriting sangat. Cerita macam mana saya buat duit awal walaupun saya tak kedepankan muka, tapi saya boleh dapatkan klien pertama. Itu yang modul saya keluarkan. Satu lagi saya keluarkan modul yang akan diajar ialah macam mana saya positionkan diri saya sebagai copywriter. Yang ketiga, apa funnel yang saya gunakan sampai hari ini yang boleh dapat leads tanpa putus lah. Itu antara 3 modul. Dan last kali mungkin kita ada sesi Q&A. Okay? Okay, ni mungkin soalan terakhir lah yang kita boleh jawab, Puan Fazli. Kalau sesi ni tak cukup, nanti you rasa memang kena tambah satu sesi lagi kot. InsyaAllah boleh. Okay, biasanya kan kalau tulis dalam A4, kalau tukar ke format buku mesti berbeza. Buku biasa dalam format B5, adakah Puan akan charge selepas tukar format atau sebelum? Saya tak tukar, rate dia still guna A4, tapi kalau klien nak tukarkan kepada B5 tu, still charge dia ikut A4 punya size lah. Harap jawab ya. Okay, itu saja kot. Terima kasih Puan Fazli atas masa yang diberikan. Terima kasih juga sebab sudi jemput. Lama lah tak sangka serius. Sebab saya ingat pagi tak ada yang menonton. Tapi alhamdulillah untuk pagi ni pun ada yang menonton lah. Okay, apa-apa nanti boleh follow Kooperatif Jalanan. Kalau nak follow Puan Fazli boleh follow dia punya Facebook ataupun dia punya LinkedIn lah. Selepas webinar tu nanti apa yang saya mampu capai. InsyaAllah lepas webinar ni saya mungkin Tuan Abu Fakir Prima boleh gunakan teknik tu macam mana saya boleh dapatkan first client. Boleh cuba. Okay, terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak atas masa yang tuan-tuan puan-puan berikan. Terima kasih banyak Puan Fazli atas masa. InsyaAllah kalau ada masa lagi saya nak jemput lagi lah dalam siri sembang santai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Kita jumpa lagi dalam sesi yang lain pula. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.